Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersama lagi dalam pengajian kitab Gusyahul Afrah. Kita sampai muka surat 60 edisi Rumi pada item yang kelima, manakala edisi Jawi muka surat 22 baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Dan disyaratkan pula mengetahui dengan masuk waktu atau zon masuknya dengan ijtihad. Kita masih dalam perbahasan syarat sah sembahyang, yang 9 perkara syarat sah sembahyang. Maka kita masuk kepada syarat yang kelima, iaitulah syarat yang kelima, mengetahui dengan masuk waktu. Bila mengetahui ni maksud dia yakin masuk waktu. Yakin ni dengan apa? Dengan melihat fenomena alam hak kita bicara sebelum ni lah. Kita kata masuk waktu subuh dengan keluarnya fajar shadiq, memang tengok dengan mata kepala keluarnya fajar shadiq tu. Hak tu yakin lah, yakin hak tu. Ataupun kita tak masuknya waktu zuhur dengan gelincir matahari, ataupun dengan condong matahari ke pihak barat sedikit, masuklah waktu zuhur. Tu tengok dengan mata kepala, yakinlah tu. Tapi ada ke orang buat kerja tu lala ni? Tak ada. Bila tak ada, kita turun sikit daripada yakin turun kepada zon. Maka nak mengetahui masuk waktu dengan zon, dengan sangkaan kuat kita, dengan berat sangka kita bahawa dah masuk. Dengan melihat kepada takwim, melihat kepada orang panggil jam, melihat kepada pengumuman ataupun mendengar azan dan sebagainya. Hak tu semuanya zon, tak sampai ke peringkat yakin, tapi sah. Sebab buat amal ni, khususnya dalam permasalahan fiqh ni, buat dengan zon pun dah memadah. Memadah. Baik, mengetahui dengan masuk waktu, itu yakin, atau zon, yakni sangkaan kuat kita masuknya masuk waktu. Zon tadi dengan ijtihad, dengan kita ni bersungguh-sungguh menentukan ataupun mencari kepastian masuk waktu tu. Kadang-kadang tempat tu kita kata tak ada jam ataupun tak ada siaran, tak ada orang panggil seruan azan sebagainya. Boleh juga dengan beberapa cara. Seperti mana? Seperti dengan warid daripada Quran. Seperti mana kita duk biasalah, kita kata sebelah rumah kita ni, dia ni memang tiap-tiap hari duk baca Quran. Kalau dia berhenti baca Quran tu maknanya tu memang dia masuk waktu dah. Ataupun dia ni memang kalau dia duk baca Quran ni memang masuk waktu dah. Kita boleh pandu dengan hak tu. Maknanya duk biasa selalu dah.
Kalau kata dia ni baca Quran memang masuk waktu, ataupun dia ni baca Quran selepas masuk waktu, kita pandu kata masuk dah zuhur dengan bacaan Quran dia ni. Kalau biasa berlaku macam tu boleh juga tu pun, tapi tak kuat mana lah. Yang kita ada buat panduan kata pukul 2 dah, tahu mana pukul 2 anak balik sampai rumah dah dari sekolah, boleh pandu. Tapi tak kuat mana lah, sebab tak mesti anak balik pukul 2. Hari itu dia tuang kelas, dia balik pukul 11. Tata tengok balik awal, kita ada ingat pukul 2. Itu tak mesti, tapi biasanya kita boleh pegang lah, sebab ghalibnya dia balik pukul 2. Tu dia kata warid daripada Quran atau mutala'ah, ataupun mutala'ah. Ada kebiasaan seseorang tu dia bermutala'ah, selesai mutala'ah memang masuk waktu. Atau umpamanya contoh lain lagi seperti menjahit, ada juga. Kita duduk sebelah kedai menjahit, dia ni memang kalau pukul 2 dia buka kedai. Tiba-tiba hari itu memang dia buka kedai, setiap hari buka kedai pukul 2. Kita duduk tahu dah. Kalau dia buka kedai ni memang pukul 2 dah, masuk waktu zuhur dah. Seperti menjahit. Dan kuku ayam boleh pandu juga. Kebiasaannya ayam berkokok, bersahut-sahutan. Sana bunyi, sini bunyi, rumah nu bunyi, rumah ni bunyi. Masuk subuh dah. Masuk subuh dah. Kalau ayam bunyi sekok-sekok, lambat-lambat sekali, hak tu tak masuk subuh lagi. Hak tu fajar kazib. Adapun kalau bersahutan, bunyi sini, sana sambut situ, bunyi, jadi hak tu kita boleh kata subuh dah ni, subuh dah. Jadi kuku ayam sebagai tanda. Tapi kita tak dengar dah, tak bela ayam lah. Rumah taman bela ayam ni kacau pula. Orang buat aduan pula. Atau umpama yang lain seperti suara himar. Himar ni bahasa Arab, terjemah ke bahasa kita apa? Himar, kaldai, yang sudah dicubakan, maknanya memang dah selalu macam tu. Contoh kita kalau petang dekat nak maghrib dia bunyi, masa nak masuk ke kandang, nak masuk ke tempat dia tu, dia bunyi, faham dah. Himar ni bunyi ni masuk maghrib dah ni. Habis. Dan dikehendaki ijtihad. Yang kata ijtihad pada menentukan waktu tu apa? Ni bukan ijtihad dalam masalah usul fiqh. Hak ulama kita tu ijtihad hukum-hukum daripada Al-Quran, daripada sunnah tu. Tu lain pula tu. Ada. Kadang-kadang hukum-hukum yang baru ulama-ulama kita ni berdasarkan kepada pahaman mereka terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah, mereka ambil, mereka istimbat hukum tu untuk nak menentukan, istimbat ayat Al-Quran, istimbat hadis, nak menentukan hukum. Itu ijtihad lain tu. Orang yang macam tu dipanggil mujtahid, itu lain. Hak ni ijtihad dalam masalah nak menentu waktu sembahyang ni. Jadi macam mana yang dikatakan ijtihad dalam menentukan waktu sembahyang, dan dikehendaki ijtihad dengan yang tersebut itu, yakni pada menentukan masuk waktu tu, seperti bahawa ta'ammul, yakni kita perhati. Memang duk perhati lama dah, duk jadi lama dah perkara ni. Kalau ayam berkokok, masuk subuh, duk perhati lama dah. Ada apa? Bukan kata baru dah, lama dah macam tu. Bila himar berbunyi, masuk dah waktu maghrib. Tu ta'ammul, dia perhati pada menjahitnya. Ni pada masalah jahit tadi ni, adakah ia bersegera padanya pada menjahit ataupun tiada. Dan maknanya perhati ataupun ta'ammul pada kokok ayam, perhati juga. Ayam ni kokok, pada waktu ni memang dia kokok dah. Itu tanda kata subuh dah. Adakah ia dahulu daripada adatnya atau tiada? Untuk perhati tengok. Biasa melazimi selalu macam tu, boleh pakai.
boleh pakai. Dan demikianlah yang lain pun ta'ammul lah. Ta'ammul lah, berarti tengok boleh. Itu ijtihad. Kemudian kalaulah kita ni nak gamak-gamak sembahyang, tak tahu masuk ke dak, yakin pun dak, zon pun dak, dengan ijtihad pun dak, gamak-gamak gitulah. Jadi boleh tu. Lepas sembahyang, masuk ke dak ni zuhur ni, sembahyang dululah. Lepas sembahyang tanya ke orang dah masuk dah, sejam dah masuk. Lega aku sembahyang dalam waktu dia. Betul kalau tu? Dia tak ada, maknanya tiada keyakinan, tak yakin masuk waktu, maknanya tak mengetahui masuk waktu dengan yakin. Hatta dengan zon sekalipun, dengan ijtihad sekalipun tak berlaku pada dia. Hanya dia ni sembahyang gamak-gamak gitu ya. Lorak sana panggil gamak-gamak, agak-agak gitulah. Hak ni sah ke tak? Tengok dia kata, maka tiada harus sembahyang dengan semata-mata berpegang akan yang tersebut dengan ketiadaan ijtihad padanya. Tak boleh, walaupun betul. Dia ada gamak-gamak lah kot, rasa panas belakang dah ni, masuk zuhur dah kot. Tak boleh. Rasa mendung dah ni, masuk asar lah kot. Rasa kelam dah ni, masuk maghrib lah kot. Tak boleh gamak-gamak gitu. Kalau macam tu dikira maka ia sembahyang dengan ketiadaan mengetahui masuk waktu, ataupun dengan ketiadaan zon masuknya dengan ijtihad. Jadi tiada sah sembahyangnya, tak sah sembahyang. Tapi dia sembahyang tu kena dengan waktu dia, walaupun gamak-gamak pun, walaupun dia teka-teka pun kena dengan waktu. Dia kata, dan jika berbetulan dan muafakat dengan masuk waktu sekalipun tidak sah. Sebab apa? Sebab masa dia laksanakan sembahyang tu tak ada pengetahuan pada dia berkenaan dengan masuk waktu. Sebab syarat sah nak mengesahkan sembahyang tu mengetahui masuk waktu dengan yakin ataupun dengan zon. Tiba-tiba dia sembahyang tu tak ada pengetahuan tentang masuk waktu, sama ada yakin ataupun zon. Gamak-gamak, walaupun betul tak sah. Habis. Dan disyaratkan pula hak ni syarat yang keenam. Syarat keenam, syarat sah sembahyang yang keenam. Dan disyaratkan pula menghadapkan ain qiblat. Ain tu maknanya diri qiblat. Hak ni kalau kita duduk di hadapan qiblat, nampak sungguh lah. Jadi kena menghadap ain qiblat. Adapun kita lah ni bukan duduk di hadapan qiblat, kita duduk pihak saja, dipanggil syatrah ataupun jihah saja. Jadi kalau kita duduk jauh macam ni dia tak syarat menghadap ain qiblat, cuma menghadap qiblat ataupun pihak qiblat, mumadarah. Dan disyaratkan pula menghadapkan ain qiblat. Ni kalau dia di hadapan Kaabah, mesti menghadap ain qiblat dengan yakin. Tak boleh sebahagian badan dia tu terkeluar daripada ain qiblat, tak sah. Hak ni menghadap ain qiblat dengan yakin pada orang yang hampir kepada qiblat tu, di sanalah, dengan dilihatnya. Ni hampir sungguhlah dapat lihat, atau disentuhnya, tu dekat sungguh tu. Hak ni memang kena menghadap sungguh ni. Adapun kita ni hak ni zon juga, bukan yakin, zon juga ni, sebab kita jauh. Dan dengan zon pada orang yang jauh, orang yang jauh kita lah, yang ada dinding antaranya dan antara qiblat. Kira jauh, yang ada dinding pun dikira jauh dah. Apatah lagi macam kita ni, lagi lah jauh. Habis. Maka bagi orang yang orang panggil yakin ataupun hampir dengan qiblat, dapat disentuhnya ni, maka tiada memada menghadap pihak, tak boleh.
Bagi orang yang dekat ni tak memadap pihak, dia mesti ain dia tu, mesti bangunan dia tu, menghadap bangunan. Adapun kita ni menghadap pihak ni, bukan siapa nampak duduk dalam mana ni. Cuma dah kita kata mai Jabatan Mufti duk duk apa nama ni, buat pengiraan sebagainya, penentuan arah tu, kita ikut hak tu lah. Tak. Sebab dia ni kalau lari satu darjah pun lebih kurang 122 km lari satu darjah. Tapi kalau ikut kita punya orang panggil patwa kita di Selangor ni, kalau setakat 1-2 darjah lepas lagi. Tapi masjid kita Had Nurus Salam tu batu 14 betul apa. Hak tu dia lari banyak sangat tu. Hak tu kena buat orang panggil garisan lain lah. Timbalan Mufti mai buat pemeriksaan dulu ni, dia lari jauh sangat. Dia ingat kata menghadap kiblat, rupanya menghadap Taj Mahal. Patut doa atas makbul. Kata saya ni ustaz, patutlah. Ada satu darjah tu lari 122 km. Kalau 5 darjah tengok lari terang mana. Ni bagi yang kita kata berhadapan ataupun berdekatan, wajib menghadap ain diri kiblat tu. Adapun bagi yang jauh memada menghadap pihak syatrah dipanggil. Syatrah Masjidil Haram. Habis. Dan maka disyaratkan menghadap kiblat itu berbetulan dengan sekalian badannya. Tu kalau di hadapan, kalau berdekatan kena sekalian badan. Tak boleh sebahagian terkeluar daripada ain tu, sekalian badan. Habis. Maka jika keluar daripada berbetulannya, yakni jikalau orang panggil terkeluar daripada berbetulan dengan ain kiblat tu, jika terkeluar tu dengan setengah badannya sekalipun, tiada sah sembahyangnya. Ni orang yang pihak depan tu, pihak ain tu. Habis. Kemudian dia nak cerita sikit lah. Sungguh pun syarat sah sembahyang ni menghadap kiblat, tapi ada ketika-ketikanya harus daripada orang panggil meninggalkan berhadap kiblat. Ada juga sembahyang ketika-ketikanya boleh tidak menghadap kiblat ni. Tu. Bukan kata mesti ke semua. Tengok sembahyang hak jenis mana, hak harus daripada berhadap kiblat ni, harus meninggalkan menghadap kiblat ni. Dia sebut dan harus meninggalkan berhadap kiblat sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat, syiddatul khauf, pada perang. Itu satu. Dalam perang ni boleh tidak menghadap kiblat, sama ada sembahyang sunat, sembahyang fardu. Biasanya dalam masa perang ni orang tak buat sunat tu, fardu pun tak buat, tak perang pun tak buat, tambah perang pasal tak mayang langsung dah. Tapi nak abang kata harus meninggalkan berhadap kiblat, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat, syiddatul khauf, yakni bersangatan takut pada perang. Pada perang mana ni perang yang harus, seperti mana perang muslimin akan kufar. Ni perang menentang kafir harbi. Satu harus satu. Kadang-kadang jatuh pada wajib perang tu. Kalau musuh ni sampai di perbatasan dah, masuk ke negara dah, masuk ke dalam orang panggil negeri dah, hak ni bukan saja orang lelaki hak wajib perang, orang perempuan pun wajib. Apa yang ada tu wajib lah, senduk sodek ke apa, mik lah. Ni. Tapi kalau mereka ni tak masuk ke negeri lagi, duduk tu jauh, hak tu tak wajib atas perempuan lah. Satu lagi perang yang harus,
dan perang ahlul adli akan buruh. Hak ni perang yang orang panggil yang dilakukan oleh pemerintah yang adil terhadap golongan pemberontak, walaupun sama-sama Islam ni boleh. Kita katalah satu golongan ni dia tak setuju pada pemerintahan, lalu dia bangkit memberontak, dia ada kekuatan persenjataan sebagainya, lalu dia memberontak kepada kerajaan Islam, sedangkan dia tu Islam juga, dipanggil buruh ni. Buruh. Jadi dia menentang. Jadi di pihak kerajaan Islam ni wajib bangkit mempertahankan kerajaan tu dengan mengerahkan askar dia untuk perang, walaupun terpaksa mengorbankan sesama Islam. Sebab mereka ni pihak pemberontak, dipanggil buruh. Hak ni ahlul adli, pihak kerajaan. Jadi hak boleh sembahyang, yang boleh sembahyang sijdatul khaufnya ni lah ahlul adli ni lah, pemerintah yang adil ni lah. Askar-askar kerajaan tu. Ni kita kata zaman dulu ni banyaklah berlaku ni. Khilafah, kita kata bangkit lawan khilafah sebagainya. Jadi khalifah pun terpaksa mengerahkan tentera dia lah pertahan. Maka tapi tak boleh bunyi yah batal. Adui batal. Jadi dia pergerakan ni banyak tak apa, guling tungin buyung lah apa, tahu tungin buyung tungin buyung ke orang panggil apa nama ni, gerak macam mana pun tak ada apa ni, pergerakan yang tak apa. Cuma dia tak boleh apa, tak boleh bunyi yah tak boleh. Takbir masalah tak boleh. Takbir semangat tu tak boleh. Kok musuh tahu dia ambil najis ada lah. Kadang-kadang depa tahu tu tak apa lah. Batal semayang ni tak apa lah, kita semayang lain pula. Nah pun qada sebab tadi nampak semayang tak berapa nak puas hati, tengah duk semayang duk pegang cekak leher dah kembali aman sebagainya, tiada qada atasnya, memadam gigit telinga kawan dia kawan tu duk jerit, dia ni duk gigit tapi tengah semayang. Pelik tengah semayang duk gigit leher kawan. Tapi kita jarang tengok ni, pelik lah. Tapi tak ada apa. Dan harus pula harus meninggalkan berhadap kiblat pada solat syiddatul khauf. Satu. Yang kedua, dan harus pula meninggalkan berhadap kiblat pada sembahyang sunat. Ini sunat di dalam safar, sembahyang sunat di dalam safar. Maknanya kita ni dalam, orang panggil permusafiran lah. Safar tu maknanya perjalanan ataupun bepergian, tapi orang kita ni dia sebut musafir. Musafir tu sebenarnya dia kena kepada isim fa'il, orang yang berpergian tu dipanggil musafir. Adapun bepergian tu dipanggil apa? Safar. Tapi kita duk biasa musafir. Musafir tu kena kepada orang yang bepergian tu dipanggil musafir. Sembahyang sunat di dalam safar yang harus, safar yang harus ni maka terkeluarlah safar yang haram. Macam mana safar yang haram ni? Contoh kita kata permusafiran yang haram ni macam mana? Permusafiran yang maksiat lah.
makna tujuan permusafiran tu tujuan maksiat. Nah, kita kata tujuan musafir tu kerana nak kepada orang panggil nak pergi pecah rumah orang ke. Biasanya geng ni tak semayang dah. Kalau dalam musafir pun semayang lagi kemas Kemas kita semayang qasad jamak. Kata tak kita mudah sikit nak pecah rumah orang. Pelik gak noh. Hang di imam hang ketua kami, hang ketua penyamun. Jaranglah berlaku dah. Biasanya kalau hak macam tu dia tak semayang dah. Tapi kalau ada macam tu tak berlaku. Maknanya tujuan tu maksiat. Tujuan maksiat. Ataupun kita kata seorang isteri yang keluar lari daripada rumah suaminya tu, tu pun safar yang haram juga tu. Dia lari bergaduh dengan suami dia, lari balik kampung mak dia. Tu safar yang haram lah. Habis. Safar yang harus seperti kita kata yang wajib. Safar yang harus ni dia jadi ada safar yang wajib seperti perjalanan kita ke Mekah menunaikan haji umrah kali pertama tu. Adapun kali kedua ketiga tu jadi safar yang sunat, menuntut ilmu, menziarahi alim ulama, pergi makan kenduri, tu macam-macam lah. Habis. Jikalau safar yang harus itu umpama pendek sekalipun, jikalau safar tu pendek sekalipun, tak sampai berapa marhalah pun boleh sembahyang tak menghadap kiblat ni dalam sembahyang sunat di dalam safar. Ni bukan cerita qasad jamak dah ni. Ni cerita sembahyang sunat yang diharuskan tidak menghadap kiblat. Adapun qasad jamak tu dia takluk pada orang panggil apa nama ni jauh pula. Ni kena faham pula ni. Saat ni duk silap faham pula. Boleh ke safar yang pendek pun? Boleh. Pendek tu kita kata harus pada meninggalkan berhadap kiblat. Bukan buat qasad jamak dah. Safar yang pendek sekalipun boleh kita semayang sunat di dalam safar tadi ni tidak menghadap kiblat. Jadi pendek-pendek ni terang mana? Tu dhabit kitab. Dan sekurang-kurang safar yang pendek tu, bahawa musafir ia kepada tempat yang tiada dengar padanya bang jemaat. Maknanya kita tempat kita ni dengar bang jemaat. Takat mana kita lalu ataupun keluar daripada Korea kita tu tak dengar dah bang jemaat. Jauh tu boleh. Dekat sangat kan tu. Boleh semayang sunat dalam safar tidak menghadap kiblat. Habis. Dan kata qil safar yang pendek tu perjalanan 1 mil, 1 batu. Safar yang pendek tu 1 batu. Kalau kita ni berjalan nak ke satu tempat yang jauhnya 1 batu, boleh semayang sunat tak menghadap kiblat, boleh. Main. Atau umpamanya maka harus baginya menghendakkan kepada pihak yang diqasadnya, boleh. Maknanya sembahyang sunat tadi ni dia nak hadap kepada pihak yang dituju pun tak apalah. Tak perlu menghadap kiblat. Safar yang sunat. Dan jangan berpaling daripadanya melainkan kepada kiblat. Sungguh kita nak pergi tu solat kepada tempat yang kita tuju, janganlah kona kot lain, melainkan kepada kiblat. Tu ni cara berjalan kaki. Kemudian dia nak cerita pula kalau duduk dalam kenderaan. Dulu-dulu ni kenderaan ni kita kata binatang lah. Tak, unta, kuda, keldai gitulah. Ni kita kata kenderaan daratan kita ataupun di atas udara seperti kapal terbang ataupun di lautan, boleh belaka kenderaan ni. Tengok pula. Maka jika ia atas kenderaan, jikalau safar tu di atas kenderaan, hak tadi safar berjalan kaki.
menghadap kepada tempat yang kita tuju, tak ada apa. Hak ni atas kenderaan. Jika kemudahan, yakni ada kemudahan baginya menghadap kiblat pada sekalian sembahyangnya dan menyempurnakan segala rukunnya pun ada kemudahan untuk menghadap kiblat, atau setengahnya, bukan segala rukun, setengahnya ada kemudahan menghadap kiblat, lazimlah yang demikian itu. Kalau ada kemudahan untuk dia menghadap kiblat, wajib. Bukan kata mesti musafir tak payah, tak. Kalau ada kemudahan menghadap kiblat, wajib. Kerana apa wajib? Kerana mudahnya, kerana mudah menghadap. Hak kita jadi payah ni duk semayang ikut dan kita menghadap ni sebab payah. Itu yang kita tak menghadap kiblat tu sebab payah. Hak ni dia kata jika kemudahan baginya, ada kemudahan menghadap kiblat pada sekalian sembahyangnya, keseluruhan sembahyang tu, mula daripada takbir sampailah ke salam tu, mudah bagi dia untuk menghadap kiblat, wajib kesekalian perlakuan itu menghadap kiblat. Dan menyempurnakan segala rukunnya atau setengahnya, lazimlah yang demikian itu, yakni lazimlah menghadap kiblat. Kerana apa? Kerana mudah. Tapi hak duk berlaku ni payahlah dak. Naik kapal terbang kita pun tak tahu belah mana. Tanya apa nama ni pramugari pun dia pun tak tahu juga. Tanya pramugara pun tak tahu. Nak pergi tanya jauh terbang dia tak bagi masuk. Tak, mana boleh masuk tempat dia duk duk memandu tu. Tak ni ikut tersentuh dengan butang ni terjun habis semua lah. Tak. Jadi dia tak bagi. Tak apalah, maknanya tanya dia tak tahu. Biasa dia tahu tak? Dia tahu kah? Orang tanya tak? Ni semua geng naik terbang ni. Lama tak naik lah noh. Macam nak setiap bulan pula. Noh. Lama tak naik terbang lah ni. Macam nak setiap bulan. Jadi dia, jika tiada mudah, maknanya tak dapat, tidak payah nak menghadap kiblat, tiada lazim atasnya sesuatu, tak wajib atasnya sesuatu, melainkan takbiratul ihram. Hak ni satu pendapat. Dia kata menghadap dengan dada tak perlu ketika baca Quran sebagainya, ketika baca Fatihah, ketika rokok, ketika sujud sebagainya tak perlu. Tapi hanya satu yang perlu, melainkan takbiratul ihram. Maknanya kita menghadap ketika mana takbiratul ihram tu menghadap. Jadi melainkan takbiratul ihram, hendaklah menghadapkan kiblat. Itu pun jika kemudahan baginya, jika mudah. Ni nak bangkit takbir, nak bergoyang, nak jatuh atas orang pula apa dah. Kadang-kadang kita naik dia orang nak takbir bergoyang jatuh lah apa, tak apalah, duduk menghadaplah ke mana pun. Dan jika kesukaran takbiratul ihram menghadap kiblat tu, tiada lazim pula menghadapkan dia. Tak kena juga. Dah payah ni tak kena apa. No? Cuma dia mau semayang je. Jangan tak semayang. No? Jadi bila mengaji ni maknanya tak ada jalan untuk tak semayang ni. Tak lepas hak nu syarak bagi hak ni, tak lepas hak ni syarak. Orang panggil pelonggak hak nu, suruh semayang juga. Ni kita dak. Payah balik daripada umrah pun dan tak semayang atas tu. Sampai lapangan terbang baru qada. Dia dah semayang apa, dia payah. Tengah duk semayang orang mai sedia makanan pula dia dah. Kan? Tak apalah tu. Berapa minit saja. Dan tiada wajib atasnya menghantarkan dahinya. Nak turun sujud. Ada tempat terbang mana boleh dah. Masuk dah kah? Tak lagi. Minit lagi. Dan tiada wajib atasnya menghantarkan, yakni meletakkan dahinya atas umpama pelananya. Pelana ni pada masalah kita semayang di atas binatang tunggangan lah. Pada ketika rokoknya tidak wajib dan sujudnya pun tidak wajib. Bahkan hendaklah diisyarat dengan keduanya, isyarat saja.
Kepala ni tunduk sikit, menunjukkan kita ni rokok. Kemudian bila mana sujud, tunduk lebih sedikit. Jadilah isyarat berlaku. Itu dipanggil isyarat. Dan adalah tu dhabit isyarat tu, sujudnya itu terlebih rendah daripada rokoknya. Dia tak boleh kena dahi sebagainya. Buat cara isyarat lah. Sujudnya terlebih rendah daripada rokoknya. Dan jika ia berjalan kaki, balik semula pula. Tadi cerita kok mana? Tadi cerita berjalan juga. Ni dia balik semula. Dan jika ia berjalan kaki, tadi atas kenderaan, maka wajib atasnya menghadap kiblat pada takbiratul ihram. Ini mudahlah. Bila dan sembahyang menghadaplah. Dan pada rokok dan sujud dan duduk antara dua sujud, dan hendaklah disempurnakan rokok dan sujudnya, dan jangan ia berjalan di dalam sesuatu daripada rukun, melainkan pada ketika qiyamnya dan i'tidalnya dan tasyahudnya dan salamnya jua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita ambil balik, dan jika ia berjalan kaki. Itu kena berhenti itulah. Jadi kita baca laju-laju ni tak syok, bukan baca sahabat. Dia baca kitab tak boleh baca laju gitu, dia kena ada huraian sepatah-sepatah. Dia kita berhenti takat tu, tak habis lagi. Dan ia berjalan kaki, habis. Tak ada nak habis, berhenti tengah panas. Tak kena stesen dia. Apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.